والسلام عليه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وترضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس
أصحاب الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وإنزال المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عملها يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. Rabbi yasir wa la tu'asir ya karim. Rabbi yasir wa la tu'asir ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita sambung baca kitab Intibatul Ihya Ulumuddin, yaitu berkaitan dengan hak-hak orang Islam. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Hak-hak orang Islam. Orang Islam ni ada hak-hak yang kita perlu tunaikan selama kita. Amat banyak hak-hak seorang Muslim itu yang wajib dipenuhi oleh saudaranya sesama Islam. Di antaranya ialah mengucapkan salam kepadanya ketika bertemu. Ini hak. Hak sesama Islam, bila bertemu kita memberi salam. Nabi dalam hadis Nabi ada kata afsyus salam, sebarkan salam. Sebarkan salam ni maknanya kita menyebarkan salam sama ada orang yang kita kenal ataupun orang yang kita tak kenal. Yang penting itu orang Islam. Kemudian memenuhi permintaannya ketika dia mengundang. Kalau dia jemput, penuhi contohnya. Jadi kita penuhkan tuntutan, penuhkan permintaan dia. Kemudian mengucapkan tashmid, iaitu kalau orang bersin ancuk, dia pun cakap alhamdulillah, jawab ya Allah, semoga engkau dirahmati oleh Allah. Kita doakan dia. Di waktu ia bersin, ia mengatakan alhamdulillah. Kemudian ia menziarahinya ketika ia sakit. Ini sama kita kan. Kita kena ingat balik ya, hidupkan balik. Kadang-kadang kita terlupa. Pertama, beri salam. Kalau seorang dengan ramai, seorang beri salam. Kalau yang duduk dengan MD itu beri salam. Kalau yang motor jalan kaki, yang motor tu beri salam. Contohnya. Kemudian bila orang jemput kenduri yang tidak mengandungi unsur-unsur maksiat, mana wajib kita tunaikan. Melainkan kalau kita atas ada keuzuran tu lain cerita. Kalau orang jemput kenduri yang dimaksudnya iaitu walimah, kenduri kahwin. Kemudian kalau bersin diucap alhamdulillah, kita jawab alhamdulillah. Kemudian apabila saudara kita sakit, kita ziarah. Kemudian sekiranya ada orang meninggal dunia, kita uruskan jenazah dia sewaktu dia meninggal dunia. Tak boleh tinggalkan. Itu fardu kifayah. Kemudian membenarkan sumpahnya di waktu dia bersumpah. Membenarkan sumpahnya. Dia bersumpah, kalau dia bersumpah dengan betul-betul kalimah sumpah tu, wallahi wabillahi watallahi, kita membenarkanlah dia punya sumpah. Menasihati sebab dia meminta pandangan serta nasihat. Bila dia minta nasihat, kita berilah pandangan. Jadilah kaunselor walaupun tidak ada tauliah, tapi bila orang minta nasihat tu, maka kita berilah nasihat. Melindungi dan menjaga nama baiknya sewaktu dia ada atau ia tiada. Itu hak-hak seorang Islam. Yang pertama tadi.
Yang kedua, cintailah sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Lakukanlah sesuatu yang baik dan menyenangkannya sebagaimana kita sendiri masih senang kalau diperlakukan sedemikian. Sebaliknya, janganlah melakukan sesuatu terhadap dirinya sekiranya kita sendiri tidak suka diperlakukan sedemikian. Kalau kita, macam itulah juga, kita tak suka orang buat kat kita, kita pun jangan buat kat orang. Sukakan hati dia. Demikian itu oleh ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An-Nu'man bin Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam cinta, mencintai dan kasih mengasihi itu adalah seumpama satu tubuh. Bila satu anggota badan merasa sakit, maka anggota-anggota badan yang lain akan ikut merasa panas badan dan berjaga malam. Umpama kita sesama kita ni sebenarnya umpama macam tubuh badan. Dan bila ini sakit, ni pun terasa sakit. Macam bangunan dia, saling sama-sama memerlukan. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Seseorang mukmin dengan mukmin yang lain itu bagaikan sebuah bangunan yang sebahagiannya mengukuhkan sebahagian yang lain. Islam itu bersaudara. Walaupun dia berada di negara lain, tapi kita tengok sahabat-sahabat kita dalam keadaan susah, kita pun rasa sedih juga. Kita pun simpati. Itu hak sama Muslim. Ketiga, jangan sekali-kali menyakiti sesama saudara Islam, baik dengan ucapan ataupun perbuatan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal mu'minuna man amanat nasu ala amwalihim wa anfusihim wal muhajiru man hajara al-khataya wa zanuba. Orang Islam itu mereka yang menyelamatkan orang Islam yang lain dari lidahnya, daripada ucapannya, dari tangannya, daripada perbuatannya. Orang mukmin ialah orang yang mengamankan orang mukmin yang lain atas diri dan harta mereka, yang tidak pernah mengganggunya. Dan orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan kejahatan dan menjauhi. Mukmin sama Islam kita melindungi, selamat, kita menyelamatkan sama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, la yahillu lil muslimin an yurawhiha musliman. Tidak dibolehkan seorang muslim itu menakutkan orang muslim yang lain. Yang keempat, jangan berlagak sombong terhadap sesama muslim, dalam sentiasa merendahkan diri, menghormati orang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla auha ilayya an tawaddu'u hatta la yafkhara ahadan ala ahadin. Sesungguhnya Allah tidak mewahyukan kepadaku supaya kamu semua merendah diri, tawaddu', sehingga tidak ada seorang pun yang merasa lebih bangga di atas yang lain. Ini dalam bab akhlak. Kita selalu begitu, Islam ni semua dah lengkap. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah ajar itu. Jangan ada perasaan sombong antara kita sama Islam. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku supaya kamu semua tawaddu'. Rendah diri ni bahasa kita, bahasa tasawuf dia kata tawaddu'. Sehingga tidak ada seorang pun yang merasa bangga di atas orang lain. Kita ni semua sama. Nabi suruh kita bersifat tawaddu'. Yang kelima, tidak perlu mendengar apa-apa yang disampaikan oleh orang lain tentang diri saudara muslimnya, dan jangan pula menyampaikan apa yang sudah dilihat atau didengarnya itu kepada orang lain. Dalam perkara ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah qattatun, tidak dapat masuk syurga orang yang suka menyampaikan berita buruk. Dia jadi tukang penyampai, radio buruk, tukang penyampai. Jangan menjauhkan diri daripada mereka yang perlu dijauhi lebih dari 3 hari walaupun marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Ayyub al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li rajulin an yahjura ahahu fawqa salasin layalin yaltaqiyani
fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza wa khairuhuma alladhi baida'u bisalam. Tidak halal bagi seorang muslim itu tidak bertegur sapa, iaitu meninggalkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Keduanya bertemu, seorang berpaling ke sana dan seorang lain berpaling ke sana. Haramlah hukum dia. Tidak halal bagi seorang Islam tu tidak bertegur sesama sendiri ni, tak bertegur sama kita lebih daripada 3 hari. Pun ada sama kita ahli jemaah ni yang tak bertegur, selesaikan masalah. Tidak halal bagi seorang muslim tidak bertegur siapa, iaitu dia meninggalkan saudara lebih daripada 3 hari. Keduanya bertemu, seorang paling, seorang paling. Bila bertemu ya, bila ulur tangan. Yang terbaik di antara keduanya ialah orang yang memulakan memberi salam. Dia dah 3 hari tak tegur, seorang panas sini, seorang panas sini. Lepas tu seorang ni dia kata tak selesai macam ni. Lebih 3 hari lagi banyak cerita. Dia pun ulurkan tangan dulu. Dia lah yang terbaik. Tapi kalau kita ikut bisikan syaitan, berterusan lah. Tak payah, jangan berbiar dia. Maka mati kita. Nabi kata satu orang yang 2 orang yang memutuskan silaturahim tak bertegur siapa ni lebih daripada 3 hari, mati salah seorang ataupun keduanya mati, dua-dua ni masuk dalam api neraka. Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah membalas dendam kepada sesiapa pun kalau kesalahan orang itu dituju terhadap dirinya sendiri, kecuali kalau ia yang dilanggar itu adalah kehormatan Allah atau agama Islam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pasti mengambil tindakan yang keras semata-mata mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaru hari ini yang budak tu yang kena tangkap kan, baik viral video ni kan. Kalau ikut hukum, satu orang ni kita ni boleh tergelincir akidah, boleh jatuh murtad. Pertama dengan i'tiqad, yang kedua dengan kita punya perbuatan kita, yang ketiga dengan kita punya percakapan kita, boleh jatuh murtad. Kalau ikut pada video yang tuan-tuan tengok kan, video yang dia hina Nabi kan, hina Allah, melalui percakapan dia dah jatuh murtad. Sebab tu dia tergelincir akidah ni, i'tiqad. Yang kedua perbuatan, orang sembah tokong, dia pun sembah tokong. Yang ketiga percakapan, menghina Nabi, menghina sahabat Nabi. Itu semua boleh tergelincir akidah, boleh jatuh murtad. Habis ya. Jadi sekarang ni kita tengok hari ni yang menghina tu lalah bila pusing-pusing balik tengok. Akhirnya bila coba-coba banyak orang Islam sendiri. Tapi itu kita takut Melayu sebenarnya dah murtad kan? Sebab tu murtad yang hukum dia bunuh. Sebab kalau dibiarkan murtad yang dia ni lah yang akan menghina balik agama Islam. Rasulullah SAW tidak pernah membalas dendam kepada siapa. Kalau setakat dia nak maki pribadi kita, nak dendam atas pribadi kita, sebagaimana Nabi SAW dalam kisah satu orang tua Yahudi tu kan? Macam-macam dia kata Nabi tak berdendam pun. Nabi hari-hari Nabi beri makan kat dia, suap makan. Perempuan yang buta tu, hari-hari Nabi beri makan. Kalau Nabi berdendam atas sebab peribadi, kalau kita sendirilah jenis yang berdendam dan memang lama, kita tonyong-tonyong makanan tu kan, dia dah buta, bukan nampak. Tapi jangan, kecuali sini Aisyah, kecuali kalau langgar adalah kehormatan Allah atau agama Islam kan, maka baginda pasti mengambil tindakan yang keras. Yang budak tu dalam video tu tengok muka dia dah berdarah, tapi lah dalam keadaan kita ada undang-undang kan. Kalau ikut bagan, bila dia pun mati pula tu, yang buat tu lah akan kena hukuman naya pula kan. Undang-undang ada.
sebuah hadis disebutkan mazadallahu bi'afwi illa izzah. Artinya orang yang suka memaafkan itu akan Allah tambahkan kemuliaannya. Masya Allah. Ini orang yang suka memaafkan. Orang yang suka memaafkan itu Allah akan tambah dia punya kemuliaan. Yang ketujuh, adalah seorang itu berbuat baik serta memberikan pertolongan kepada saudaranya sedaya mungkin tanpa membezakan sama ada orang itu ahli keluarga atau bukan. Dalam puasa disebut, lakukanlah kebaikan itu kepada ahli keluarga ataupun orang lain. Sekiranya ia dilakukan kepada ahli keluarga, maka sudah wajarlah ia itu diberikan kepada ahli keluarganya. Dan sekiranya bukan ahli keluarga, maka kau termasuk dalam ahli keluarganya. Ada juga yang berkata otak akal setelah agama ialah berbuat baik kepada manusia dan bergaul mesra dengan mereka semua, sama ada mereka itu orang-orang yang baik ataupun kalangan mereka yang jahat. Seringan-ringan kebajikan itu ialah selalu menghadapkan muka kepada orang yang berbicara sehingga diselesai. Demikianlah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Seringan-ringan kebajikan ialah bila orang cakap dengan kita tu pandang muka dia. Itulah seringan-ringan kebajikan. Orang cerita sungguh kita dengar. Yang ke-8, janganlah memasuki rumah saudaranya melainkan setelah mendapat keizinan darinya. Cara meminta izin itu dibolehkan sehingga 3 kali. Jangan masuk rumah saudara melainkan setelah mendapat izin darinya. Dalam bab kita nak masuk pergi rumah orang ni, Nabi ajar kita nak pergi rumah orang tu jangan kita duduk dekat tengah-tengah pintu. Nak beri salam tu jangan duduk tengah-tengah pintu, kerana nanti macam-macam aib kan. Di rumah imam, kadang imam kat rumah pakai seluar pendek contoh, panik kan. Assalamualaikum. Kita dah jenguk dah rumah dia. Kita jenguk rumah dia tanpa izin, seolah-olah kita dah masuk rumah dia tanpa izin. Dosa. Jadi kita kena pergi cari tepi kiri atau kanan. Jadi jangan masuk kalau tanpa izin. Cara meminta izin itu dibolehkan sehingga 3 kali. Beri salam 3 kali. Sama ada dengan mengetuk pintu atau lain-lain. Jika tidak diizinkan atau setelah 3 ketukan belum ada jawapan, pulanglah sahaja. Baliklah. Kadang-kadang tak dengar. Kita ni tak faham. Kadang-kadang dia dengar Din, dia tak selesa. Dia malas layan Terus 11 tengah malam datang rumah ajak orang, tak nak. Dia tak faham. ke-9 adalah menggauli semua manusia dengan budi pekerti yang baik dan akhlak yang luhur. Selain itu adalah berhubung dengan mereka menurut keadaan masing-masing dengan cara-cara yang tertentu. Bergaul ikut masing-masing punya standard. Kalau dengan budak-budak tu kita bergaul, kita dalam hadis Nabi kata laisa minni man lam yarhab saghirana wa yuwaqqir kabira. Bukan di kalangan aku, Nabi kata, laisa minna man lam yarhab saghir. Siapa bukan di kalangan aku orang yang tua dia tidak kasih kepada orang yang lebih muda, dan bukan di kalangan aku orang muda dia tidak hormat orang tua. Kemudian bergaul tu dia kata hendaklah berhubung dengan mereka menurut keadaan masing-masing. Keadaan masing-masing tu faham lah. Kadang-kadang ada orang dia jenis boleh gurau, kita boleh tak masuk gurau dia. Kadang ada orang jenis serius. Kadang-kadang dia ni pencen pengarah. Pencen pengarah dia kena gurau tu jangan berlebih sangat. Dia dulu pernah jadi pengarah kan. Kita gurau dia buat macam budak-budak marah je. 10. Terhadap orang-orang yang lebih tua usianya atau lebih tinggi darjatnya, terutama para alim ulama, hendaklah memberikan penghormatan sebagaimana sewajarnya, dan terhadap orang yang lebih muda usianya serta kanak-kanak adalah dengan perasaan kasih sayang. Terhadap orang yang lebih tua usianya atau lebih tinggi darjatnya, terutama para alim ulama. Sebab tu dalam kitab Baharul Mazi dia membahaskan tentang soft sembahyang. Soft sembahyang ni dalam fiqh dia ada kedudukan dia.
Jadi yang depan sekali mestilah imam, depan sekali. Kemudian yang belakang imam mestilah orang yang lebih alim, ataupun yang nombor 2 lah. Kita, bahasa kita senang, belakang tu imam 2. Kemudian sebelah kanan yang kurang sikit pada imam yang sebelah sini, maknanya segi keilmuan dia tu, bukan sebarang-sebarang lah. Jadi kemudian dia bahaskan begitu juga luar daripada sembahyang gitu. Maknanya dalam sembahyang soh ni dia ada kedudukan dia. Kita beri keutamaan kepada orang tertentu. Sini ni jangan duduk ni, imam 2 ni. Betul kan? Ada orang biasa-biasa atau budak nak duduk. Jangan duduk. Ini tempat Bilal. Ini adalah orang yang sekurang-kurangnya boleh menggantikan imam. Kod ni batal, dia naik. Ni pula sini, ni pula batal, dia naik. Pula sini batal, naik, macam tu lah. Begitu juga luar sembahyang dia. Bila dalam satu majlis ataupun ni, beri keutamaan. Utama tu kepada terutama orang tu kalau dia lebih tinggi darjat dia. Contoh dia YB contohnya, wakil rakyat datang kenduri kat surau ni, takkan dia nak biar bergantung. Tak, sama ni bergantung. Dia bergantung pakai pinggan apa? Polistrin. Ataupun dia tunggu orang alim terkenal dalam masyarakat ni, orang Muhammad datang ke tempat kita, kenduri rumah kita, elok bergantung sama ni. Maknanya Islam dalam bab tu, Islam ajar dia diberikan keutamaan. Ini sebab kitab yang kita baca ni kitab bab akhlak. Terhadap orang yang lebih tua ataupun lebih tinggi darjatnya, terutama para alim ulama, adalah memberikan penghormatan sebagaimana yang sewajarnya. Maknanya kalau kenduri itu memang sama kata tak apalah, tapi sekurang-kurangnya kalau orang lain memang kita tak sediakan tempat-tempat VIP contohnya, beratur, tapi sekurang-kurangnya berilah tempat yang selayaknya. Tak apa, biasa ambil kan. Macam tu lah cara dia. Ataupun boleh lah kita bagi ke depan. Ini kan di sama lah. So kalau Masya sama kan, pandai pula. Hendaklah memberikan penghormatan sebagaimana sewajarnya kepada orang yang lebih muda usianya serta kanak-kanak, dan hendaklah dengan perasaan kasih sayang. Dalam sebuah hadis disebutkan, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Tidaklah termasuk dalam golongan kita, iaitu kaum muslimin, tidak mengasihi anak-anak kita dan orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua di antara kita. Tak termasuk golongan kami, tak masuk golongan kaum muslimin tidak mengasihi anak-anak orang lebih muda dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Berlemah lembut dengan anak-anak itu adalah merupakan perlakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baru kembali dari perjalanan selalu menemui kanak-kanak. Mereka memberitahu apa sahaja yang mereka kehendaki kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Antara mereka ada yang diangkat oleh baginda sendiri di atas belakangnya, dan baginda mengarahkan para sahabatnya mengangkat kanak-kanak yang lainnya. Masya-Allah. Ini akhlak Nabi. Macam mana Nabi dalam bab melayan kanak-kanak. Nabi balik daripada perjalanan musafir, anak-anaknya akan tunggu Nabi. Mereka akan minta ataupun nak cerita ke, nak beritahu apa yang dia nak beritahu, dia akan beritahu, dan Nabi akan layan. Nabi akan angkat letak belakang. Sebab tu Nabi arah sahabat-sahabat pun macam tu juga. Ni kita kan apa orang barang budak. Kemudian Nabi arahkan sahabat-sahabat, angkat je. Jadi ada sahabat, Nabi pergi satu rumah sahabat.
Kisahnya kan, tengok satu orang dia tengok Nabi dengan anak cucu ni baik bermanja. Dia kata, aku anak 10, tak ada orang lain ni tau. Menunjukkan dia ni garang, menunjukkan dia ni kira. Macam contoh lah, kita pergi rumah tengok, boleh kau dengan anak-anak kau boleh main anak-anak main aku tak ada 10 anak aku. Tak dapat je tau. Yang garang, nak menunjukkan garang kan. Nabi kata, macam mana hadis tu saya lupa. Tapi Nabi tegur dia sebab dia tak berperasaan kasih sayang kepada anak-anak. Kerap-kali juga baginda Rasulullah SAW minta supaya mendoakan seorang anak kecil agar memperoleh keberkatan dan diminta menamakannya. Anak itu diambilnya dan diletakkan di pangkuannya. Kadang-kadang anak itu kencing dan baginda SAW mendiamkan diri sahaja. Setelah itu barulah baginda SAW mencuci pakaiannya. Orang minta doa dan Nabi budak bisa kencing dan senyap. Dalam pergaulan dengan sesiapa juga dalam menunjukkan muka yang berseri-seri, ramah dan menunjukkan wajah yang manis. Dalam sebuah hadis disebutkan semikian bahawa Rasulullah SAW sabda qala Rasulullah SAW, atadruna ala man hurrimatin nar? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala alal layyinil hayyinis sahlil qarib. Artinya, adakah kamu semua mengetahui siapakah orang yang diharamkan memasuki neraka? Tahu tak siapa orang yang diharamkan masuk neraka? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya sajalah yang mengetahui. Baginda SAW lalu bersabda, iaitu orang yang lemah lembut, mudah dalam segala perkara, ringan tangan dan suka mendekati sesiapa pun. Siapakah yang diharamkan masuk neraka? Pertama sekali, orang yang lemah lembut, akhlak dia lemah lembut. Al-Hilm, orang kasar-kasar ni tak dia, yang lemah lembut. Kemudian mudah dalam segala perkara, mudah minta tolong, mudah ringan tangan dan suka mendekati sesiapa. Baginda SAW juga bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrihi faman lam yajid fabi kalimati thayyibah. Takutlah kamu dari api neraka sekalipun dengan hanya menyedekahkan sebelah kurma. Barang siapa yang tidak dapat berbuat demikian, maka adalah dengan ucapan yang baik. Hendaklah seseorang itu tidak berjanji kepada orang muslim melainkan pasti akan dipenuhinya. Rasulullah SAW dalam perkara ini bersabda, al-iddatu atiyata, janji adalah sebagai satu pemberian. Al-iddatu dainun, janji itu adalah hutang. Dalam menjelaskan sifat-sifat orang munafik, Rasulullah SAW bersabda, kalau kita rasa kita tak boleh nak ni, tak boleh nak penuhi janji itu, jangan kita berjanji. Ni sekarang beria lah tuan rumah tu, beria tuan rumah tu, mam, ni rumah saya berduri ni, minta orang lain bawa ni, imam bawa ni. Contoh, ya, insyaAllah. Padahal dia dah tahu dah dia tak boleh. Apa tu dia janji? Dah terkonting-konting, mula dah tunjuk ni, untuk bawa majlis contohnya. Tak boleh, dia cakap tak boleh. Janji minta buat rumah, siapkan sekian. Boleh. Dah terbengkalai sampai naik hutan. Itu semua dalam hadis lain Nabi menjelaskan ni sifat orang munafik. Orang munafik ni, dia sifat orang munafik ni ada 3. Pertama, iza haddasa kadzaba, bila dia bercakap dia berdusta. Bila dia berjanji, dia mungkir. Bila diberi amanah, dia akan khianat. Ini sifat orang munafik. Kalau kita rasa kita tak boleh nak buat, cakap saya tak mampu, tak boleh.
Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda an hasani tuhani Nabi SAW qala sallallahu kunna fihi fahuwa munafiq wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslimun man idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza utmina khana. Tiga perkara ini apabila ada pada seseorang salah satu dari sifat itu, maka ia adalah seorang munafik sekalipun ia berpuasa dan bersolat. Walaupun dia berpuasa, dia bersolat, tapi kalau ada sifat tiga perkara ni, dia orang munafik. Iaitu bila dia berbicara, dia berdusta. Bila dia berjanji, dia ingkar, dia tak tepat. Dan apabila dia beri amanah, dia khianat. Hendaklah insaf sebelum melakukan sesuatu kepada orang lain. Jangan sekali-kali memperlakukan sesuatu kepada orang lain sekiranya kita tidak suka diperlakukan demikian. Rasulullah SAW sabda, Ya Aba Darda, ahsin majawarata manjaraka takun mu'minan wa ahibban nas ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Hai Abu Darda, berlaku baiklah dengan orang yang mendampingimu, dengan itu engkau akan menjadi seorang mukmin. Gembirakanlah manusia dengan apa yang engkau menggembirakan dirimu, dengan itu engkau akan menjadi seorang muslim. Hendaklah melebihkan penghormatan kepada orang keadaan atau pakaian menunjukkan taraf kedudukannya. Ini berarti melayani setiap orang itu menurut kedudukan yang wajar. Hendaklah berusaha mendamaikan antara dua orang atau dua golongan yang berselisihan, di mana sahaja ada jalan untuk melaksanakan. Jangan jadi batu api. Kita cari jalan untuk mendamaikan dua orang yang kita tengok, ini dah lama ni, dah tak bertegur ni, maka usaha mendamaikan. Itu hak seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, afdalus sadaqah islah zatil bain. Seutama-utama sedekah ialah mendamaikan orang yang berselisih. Kita mendamaikan orang berselisih itu pun termasuk dikira sebagai sedekah. Dan itulah sedekah yang paling afdal. Sedekah ni bukan saja sedekah duit. Sedekah ni Nabi kata, kita tumpang orang naik kenderaan kita pun tinggi sedekah. Kita buang sampah pun sedekah. Kita tolong bersih-bersihkan surau ni pun sedekah. Kita beri nasihat kat orang pun dikira sedekah. Kita memberi senyuman pun dikira sebagai sedekah. Dan sedekah yang paling afdal ialah kita mendamaikan dua orang yang berselisih. Kita jadi orang tengah. Dalam hadis lain disebutkan, laisa bil kazzab man aslaha bainan nas fa qala khairan aw tama khairan. Bukanlah seorang pendusta yang boleh mendamaikan. Bukanlah seorang pendusta orang yang mendamaikan antara dua orang yang berselisih, lalu menyampaikan yang baik kepada salah satu daripada keduanya sekalipun bukan sebenarnya. Dia tidak dikira sebagai pendusta. Sekiranya kita ni jadi orang tengah, tapi kita buat cerita, maka kita tak dimasuk, tak dikira sebagai pendusta, bohong. Tak ada. Sebab tujuan kita ni nak mendamaikan. Tapi tak disebutkan, tak dikata sebagai tipu sunat. Tipu sunat tu tak ada, tapi bohong yang tak dikira sebagai bohong. Contohnya, dua orang ni dah berkelahi ni lama tak bertegur. Jadi kita pun buatlah satu cerita. Saya tadi pergi rumahnya, macam-macam pun cakap kebaikan kau ni, dengan lagi dia macam-macam ni kan. Kita nak baikkan ni. Lepas tu kita pergi pula rumah kawan ni pula, kita cerita orang ni cakap macam ni, yang baik-baik ni. Tujuan kita nak mendamaikan. Padahal tak pun kita bohong, tapi tak dikatakan itu sebagai dusta. Inilah yang menunjukkan kewajipan berusaha mendamaikan seluruh manusia. Padahal yang sebenarnya ialah meninggalkan dusta itu dan yang wajib. Tetapi dapatkan suatu kewajipan itu gugur dengan datangnya kewajipan yang lebih penting. Wajib kita tinggalkan dusta, bohong tu wajib kita tinggalkan. Tetapi oleh kerana wajib yang lebih besar, iaitu wajib mendamaikan dua orang yang berselisih tadi, maka wajib yang tadi gugur.
Wajib meninggalkan dusta tu gugur sebab wajib nak mendamaikan tadi. Sebab lebih penting. Sebab bila dia dua gaduh ni, nanti kan efek dia macam-macam lah ni kan? Tak bertegur. Dia menyekit anak bini pun mesti tak tegur punya ni, dan bapak sama bapak tak bertegur. Jadi damaikan, sebab dia lebih penting. Dalam sebuah hadis dijelaskan kullul kadhibi maktubun illa an yukadzibu rajulun fi kharba fa innal kharba qid'atun aw yakzibu baina isnaini fa yuslih bainahuma aw yukadziba li amra'ati yurdi ya. Semua ucapan dusta itu ditulis sebagai dosa, melainkan seorang yang berdusta dalam peperangan. Sebab peperangan itu ada tipu daya atau seorang yang berdusta dengan tujuan mendamaikan antara dua orang yang berselisih, atau seorang berdusta pada isterinya supaya menjadi redha, puas hati. Semua percakapan kita yang tipu-tipu itu ditulis, yang ada dusta itu ditulis. Cumanya nipu ni, menipu yang jadi tipu dosa besar ni, iaitu menipu menyebabkan satu pihak rugi. Kita berniaga, kita menipu. Barang lama kita cakap barang baru, barang tak elok kita cakap barang elok. Kita menipu dalam menyebabkan satu pihak rugi, maka berdosa. Tapi kalau menipu kita tu, menipu yang tak ada orang pun rugi. Contohnya orang lama tak nampak, lama nampak 3 hari nampak, saya 3 hari saya baru balik ni lah. Saya 3 hari tu saya duduk kat Jakarta 3 hari, padahal dia Jakarta apa, duduk kat kotor kan. Jadi kan penipuan yang macam ni, dia tak menyebabkan orang tu rugi apa-apa pun. Dosa juga, ditulis juga, tapi dia dosa kecil. Maknanya dosa-dosa macam tu, dosa yang dengan sedekah, dengan dia pergi masjid, ambil wudu, dosa-dosa tu akan gugur. Saya mancing, udak musanya, ni udah kalah besar ni, dia dapat besar ni je, tapi dia punya sembang tu besar ni. Maknanya kalau dia cerita dapat besar ni pun, orang tu bukan dapat merasa pun. Kalau dia cerita besar ni pun, bukan dapat merasa pun, tak rugi apa-apa pun, tapi dia nak tipu juga. Ditulis jadi satu orang berdusta. Tapi tipu tu tak ada pihak yang rugi ya. Maka dosa tu dosa kecil. Tapi dosa melibatkan tipu yang satu pihak rugi ni, dosa besar. Melainkan maknanya setiap tipu kita tu, sama ada tipu yang sebab orang rugi ke, sebab orang tak rugi ke, ditulis dusta. Sama ada, kecuali melainkan ni dosa kecil ataupun dosa besar. Kecuali dia tak tipu dalam peperangan. Tipu dalam peperangan itu tak dosa. Sebab peperangan ni perlu ada tipu daya. Contoh berlaku pada peristiwa perang Iraq dengan Amerika dulu kan. Iraq pun dia pasang lah kereta kebal belon tu kan. Dia orang daripada atas tengok kereta kebal pam kan. Dia pun maknanya itu dalam strategi. Kemudian seorang yang berdusta dengan tujuan mendamaikan antara yang berselisih, dia terpaksa berdusta tadi, dia tak tertulis pun, tak dikira dosa pun, tak dikira sebagai pembohong. Dan yang ketiga, seseorang yang berdusta kepada isterinya supaya dia menjadi redha, puas hati. Jadi puas hati. Tipu bininya, tipu bini supaya bini tu puas hati. Bang, cantik tak bang? Oh my, macam orang muda, padahal dia tahu bini tu dah tua kan. Baju tu memang dia tak berkenan kot baju tu.
Kunci dia kata, tapi bini dia, tahu abang? Memang abang memang pembenan betul lah. Jadi dia terpaksa tipu. Tipu tu tidak dikira sebagai dusta. Tapi tak ada istilah tipu sunat tu, tak ada Cuma kita kata tipu sunat. Cuma dusta yang diharuskan, yang boleh, tapi bukan tipu tu sunat. 3 je lah. Tipu dalam peperangan, tipu kerana nak mendamaikan dua orang yang berselisih, dan yang ketiga tipu isteri supaya isteri tu puas hati. Kasar bang, salah bang. Lepas tu orang mak pun dah pergi basuh bilik. Terpaksa dusta tu tak kira dusta. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.